Musa, cari lelaki itu yang alim pada kamu ni duduk di Majma'ul Bahrain, pertemuan dua laut. Kamu jumpa dia, berguru dengan dia. Allah ilhamkan kepada Nabi Musa, bawa ikan bersama dengan kamu. Apabila kamu lihat ikan itu hilang, berenang masuk ke laut, maka disitulah pemuda alim itu tinggal ataupun dia berada. Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Surah Al-Kahfi ayat 101 sampai 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد الأمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Pertama sekali nawaitul i'tikaf, yang belum niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung daurah surah Kahfi siri yang ketiga. Entikah? Tiga di Masjid At-Taqwa Tun Sa'dun Taman Bang. Surah Al-Kahfi kali ini siri yang ketiga. Kita akan mula dengan ayat yang ke 60 sebenarnya. Saya silap study. Itu dia. Abang tulis lah no. Sepatutnya ayat yang petah yang ada kat tuan-tuan tu lah. Petah yang ada di tuan-tuan tu cerita tentang dua orang sahabat. Dalam surah Kahfi ada kisah Ashabul Kahfi, dua orang sahabat, Nabi Musa dan Nabi Khadir. Yang keempat Zulqarnain. Kita dah 3 siri muqaddimah Ashabul Kahfi, dan yang ni siri ketiga, sepatutnya kisah dua sahabat tu. Saya ingat yang tu baca dah. Saya langkau kisah Nabi Musa. Jadi salinan fotostat yang ada kat tuan-tuan tu tak ada lah kisah ni. Siapa yang ada buku tafsir, Quran tafsir, boleh tengok
Kita nak mula ayat ke 58, nanti kita patah balik. Pagi ini siri yang ketiga, saya akan huraikan dengan izin Allah apa yang ditafsirkan dan apa hadis Nabi yang menghuraikan ayat-ayat daripada ayat 60 sampailah ayat 82. Ayat 60 sampai ayat 82 yang kita akan baca pada pagi ini. Ayat 60 sampai 82 ini menceritakan salah satu daripada kisah yang terlibat di dalamnya adalah Musa alaihissalam, Khadir alaihissalam dan juga Yusha ibn Nun alaihissalam. Surah Kahfi ni sebagai mukaddimah 5 minit pada pagi ni saya akan sebut dan terus sebut kepada semua umat Nabi SAW bahawa surah Kahfi dia sinonim dengan khasiat dan keistimewaannya yang akan menjadi benteng kepada serangan Dajjal. Semua orang tahu. Walaupun semua orang tahu, kebanyakan penuntut ilmu hak dalam masjid ni saya panggil penuntut ilmu lah, tullabul ilm ataupun talabatul ilm, penuntut ilmu tuan-tuan ni. Kebanyakan kita majoriti tahu surah Kahfi ia diturunkan khas, dicipta khas untuk menangkis fitnah terbesar semenjak Allah menciptakan alam ini. Nabi yang sebut fitnah terbesar semenjak Allah cipta alam ini sampai kiamat, nama fitnah itu adalah Dajjal, ujian yang terbesar. Ada ubatnya ialah Nabi kata siapa yang rajin baca surah Kahfi ayat 1 sampai 10 tiap-tiap hari. Hadis tu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian ada satu lagi hadis, sesiapa yang rajin membaca 10 ayat terakhir surah Kahfi, kedua-dua ini sekiranya diamalkan oleh kita, kedua-duanya mempunyai khasiat yang sama banyak dan saling lengkap melengkapi. Tapi kita buat tak? Tak buat. Bila baca surah Kahfi ni? Tunggu kuliah sirah ataupun hak daurah ni kan? Sebab sebelum kuliah sirah kita baca surah Kahfi dulu, kuliah sirah di sini kan, baca surah Kahfi waktu tu je lah baca. Maka rugi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sangat rugi tuan-tuan. Tuan-tuan tengok betapa besarnya fitnah ini. Tuan-tuan tengok surah Al-Kahfi yang sinonim dengan benteng daripada Dajjal, ayat 1 sampai ayat 10. Tuan-tuan cari perkataan Dajjal berapa kali disebutkan oleh Allah SWT dalam surah ni. Daripada ayat 1 sampai ayat 110 pengakhir, jawapannya tidak sekali pun yang Allah sebutkan Dajjal. Tetapi kenapa Nabi sebut surah ni sekiranya diamalkan ia boleh menjadi benteng satu orang Muslim itu daripada tidak ditembusi dengan ujian dan fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal. Tak boleh tembus orang yang mengamalkan surah ini dengan izin Allah. Maksudnya rahsia dalam surah ini sangat besar. Antara lain disebutkan oleh ulama tafsir, dulu kita pernah hurai di awal-awal kuliah dulu, walaupun Dajjal tidak disebutkan dalam surah ini, tetapi dalam surah ini ada satu kisah, iaitulah kisah sekumpulan pemuda, muda saja, remaja, beriman kepada Allah, hidup pada zaman seorang raja yang Daqyanus ni, seorang raja yang sangat zalim. Sesiapa yang beriman kepada Allah pada zaman pemerintahan raja itu akan ditangkap kemudian dibunuh. Pemuda-pemuda, remaja-remaja lelaki ini yang mempunyai iman yang sangat kuat kepada Allah, keyakinan yang tinggi, sepenuh tawakal hanya kepada Allah. Hidup mereka daripada pagi sampailah mereka tidur kesemuanya untuk Allah. Akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah daripada raja yang zalim ini. Kata para ulama, daripada sudut itulah, iaitu bagaimana kumpulan pemuda yang beriman ni boleh selamat daripada raja zalim. Begitulah umat Nabi SAW
yang mengamalkan isi kandungan surah ini ataupun yang mengamalkan surah ini ayat 1 sampai 10 juga akan mendapat seperti mana keistimewaan Ashabul Kahfi. Yang selamat daripada raja zalim, kita akan selamat daripada serangan ataupun fitnah Dajjal tadi. Pakat-pakat beramallah, jangan tinggal, hari-hari baca 1 sampai 10. Dan nak kuat lagi binting itu 101 sampai 110. Bukan lama pun. Kalau berasa tak dan nak buka Quran baca, buh dalam CD ke, buh dalam thumb drive ke, buh kat kereta, pasang ayat 1 sampai 10, ayat 101 sampai ayat 110. Setiap hari naik kereta berapa kali kan? 3-4 kali. Sagi pergi merkit, balik merkit, pergi ambil anak, balik pula. Tu semua 20 minit, 15 minit, 20 minit. Pasanglah surah Kahfi, tuan-tuan. Jadi insya-Allah semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk mendapat hidayah Allah Azza wa Jal, untuk kita mengamalkan setiap ilmu yang kita dengar. Bukan semua orang bila dia dengar ilmu tu Allah bagi kekuatan untuk dia amal. Tengok macam kita tahu lama dah siapa amal surah ni hebat, surah ni hebat untuk umat akhir zaman. Surah ini diturunkan seolah-olahnya khas untuk umat Nabi Muhammad yang hujung ni. Tapi tak semua orang boleh beramal. Dia keluar sekali, dia pergi makan apa semua, dia lupa, dia tinggal sampai 2 bulan pula baru baca balik. Kenapa tuan-tuan? Kerana bukan setiap orang yang dipilih untuk diberikan hidayah oleh Allah. Maka dengan sebab itu, pohonlah kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, senantiasalah halakan hidayah yang ingin diturunkan olehmu ya Allah kepada diri kami yang lemah ni. Minta, baru Tuhan pilih. Baru Tuhan pilih kita. Bila Allah pilih kita, masa kita jadi berkat. Kaki kita senang berjalan, pergi ambil Quran. Tangan kita dimudahkan oleh Allah mencapai Quran. Bila Allah pilih untuk bagi hidayah kat kita, senang untuk digerakkan mulut dan lidah kita membaca benda-benda yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masjid ni ada Quran tafsir tak? Ada siapa? Banyak ke memang sikit? Banyak. Ada Quran tafsir dalam masjid ni. Duduk tang mana cikgu? Cuma dirak-rak lah. Siapa nak tengok sambil saya sebut, dia boleh tengok pada Quran tafsir. Kita nak mula ayat 60. Saya minta maaf saya langkau pihak masjid dah sedia elok dah photostat tu. Ayat yang hari ni saya yang langkau Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, kisah ketiga yang disebutkan dalam surah Kahfi yang tuan-tuan duk baca tiap-tiap minggu hari Jumaat, 1 sampai ayat habis tu. Selalunya hari Jumaat kita baca semua kan, ayat 1 sampai ayat habis. Bahasa seronok lapang bahasa. Jadi cerita ketiga dalam surah ini berkaitan dengan Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ni adalah satu orang rasul yang nama dia paling banyak dalam Quran. Dia paling banyak, kalau tak silap saya 25 kali nama dia kan. 25 kali, saya kalau tak silap saya 25 kali nama dia. Nama dia seorang saja 25 kali. Tuan-tuan cari nama Nabi Daud berapa kali disebut dalam Quran. Jadi Nabi Musa ni dia di kalangan rasul yang 313 tu, dia dipilih dalam kumpulan 25 tadi. Daripada 25 rasul terpilih tadi yang disebut dalam kitab Quran, dalam Quran ni disebut 25 orang nabi, 25 orang rasul nama. Ada lagi tak yang tidak diceritakan? Ada. Cumanya 25 itu tonggak antara yang paling hebat 25 tadi. Di kalangan 25 tadi Allah pilih, dan Allah Allah pilih pula 5 orang, nama mereka ulul azmi. Tuan-tuan penuntut ilmu ni memang boleh senarai lah, saya rasa. Saya berbaik sangka ni kira saya panggil seorang bolehkah? Mai sebut di mikrofon ni. Tu dia kan. Ulul azmi 5 orang. Tanya Zoom kuliah. Ulul azmi 5 orang. Kena kenal tuan, ni hak hebat-hebat ni.
paksi rasul 5 orang. Kalau kata tiang masjid ni ada 4, tiang paksi rasul ada 5. Nabi Muhammad, Nabi yang kedua Nabi Ibrahim, ni saya sebut ikut ranking ni. Yang kedua Nabi Ibrahim, nombor 3 Nabi Musa, nombor 4 Nabi Isa, nombor 5 Nabi Nuh alaihissalam. Balik sekali tanya anak kenal tak Rasul Ulul Azmi? Dia kata tak kenal. Kalau tak kenal, sebut nama pemain bola Manchester United 5 orang. Dia boleh sebut. Tak malu kau tuan-tuan? Tak try lah. Balik tanya. Kalau hak perempuan, jangan tanya pemain bola, tanya artis. Sebut nama 5 nama artis perempuan. Boleh jawab dah agak-agak anak kita? Cuba tanya di antara nama 2 kumpulan ini. Satu kumpulan 5 orang ni tuan-tuan, manusia lelaki yang paling mulia di atas muka bumi Allah ni, ikut ranking 5 orang ni. Anak kita kenal tak 5 orang manusia paling mulia di atas alam ini, ikut ranking tu? Anak kita kenal tak? Nak bagi tuan-tuan rasa bersalah lagi, tanya pemain bola pula kat dia lepas tu. Pemain bola lepas tu, kalau dia boleh jawab tuan-tuan bersalah. Kalau dia tak boleh jawab siapa Ulul Azmi, dia boleh jawab siapa pemain bola, tuan-tuan bersalah. Dia ustaz pagi-pagi kata kat orang salah, tak kira, tak makan nasi lemak. Tuan-tuan kita dah, ini muhasabah kita. Nabi Musa adalah rasul yang paling banyak dalam Quran. Nama dia disebutkan lebih kurang 25 kali dalam Quran. Yang ni salah satunya. Sebab dia biasalah orang hebat ni cerita dia banyak lah. Seperti Nabi SAW pun cerita dia sangat banyak. Rasulullah Allah pernah menyebut kepada Nabi Musa, ya Musa khalaqtuka li nafsi. Wahai Musa, aku cipta kamu ni untuk aku. Maksudnya memang penciptaan Nabi Musa tu khas Allah buat untuk Allah Azza wa Jalla. Sebab tu banyak kisah dia di dalam Al-Quran. Antara kisahnya di dalam Al-Quran adalah kisah Musa dan Khadir. Khadir ni siapa? Dia berjumpa di mana? Anak muda yang mengiringi Nabi Musa tu siapa? Apa kisah mereka? Pagi ni kita akan hurai. Alah 9.30 sejam macam tu. Sampai 10.30 lagi ada slot keuangan Islam. Pun ringkas juga Ustaz ya slot keuangan Islam. Kena tahu tuan-tuan, hari ni banyak orang terlibat dengan riba. Dibuat tak heran je dengan riba. Kemudian kita tengok Bismillahirrahmanirrahim ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ayat 60. Saya baca terjemahan dia. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan 2 buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Allah ringkaskan cerita dia. Sebelum tu Nabi Musa bersama dengan kaumnya. Umat Nabi Musa adalah kedua yang teramai selepas Nabi Muhammad SAW. Maksudnya ramai. Bani Israel ketika tu sangat ramai. Kedua selepas kita. Tuan-tuan bayang tengok, kita pun 7 bilion hari ni, hak hidup hari ni umat Nabi Muhammad. Belum lagi 14 kurun yang lalu. Okey. Ketika Nabi Musa bangun dan berpidato di hadapan kaumnya pada satu hari, fa'ujibal qaum ataupun fa'ajabal qaum. Umat Nabi Musa ni bila tengok Nabi Musa berpidato, kesemuanya terpegun dengan pidato Nabi Musa. Tuan-tuan, para nabi ni kesemuanya bersuara lantang ketika berpidato, dan kesemuanya mempunyai kemahiran berpidato, sangat petah apabila bercakap. Tuan-tuan, kalau dengar orang petah bercakap, berkhutbah, memang tak kalah mana. Bulu Roma ni setiap 5 saat naik, tak turun, naik balik. Itu. Dulu di Syria banyak. Sebab keseluruhan masjid di Syria, khutbah Jumaat tidak menggunakan teks. Semua daripada utara sampai selatan. Singgahlah masjid mana pun, kesemuanya sedang berpidato. Memang seronok lah. Kira Jumaat ni kami sampai pening nak pergi mayang mana ni.
oh belah ni tok guru ni, belah ni tok guru ni, banyak terlampau. Tuan-tuan, baru seronok. Jadi Nabi Musa bangun berpidato, Rasul tuan-tuan berpidato seperti Rasulullah. Nabi juga seorang yang fasih berkata-kata. Bahasa Nabi adalah bahasa yang paling baik sekali. Sebab Nabi dulu duduk dalam satu kabilah yang baik, iaitu kabilah Bani Sa'ad. Jadi bahasa Nabi sangat elok. Begitulah Nabi Musa bila dia pidato, orang pekat mic kat dia, wahai Nabiullah Musa, hebat pidato kamu. Adakah orang yang lebih alim dalam atas muka bumi ni ketika ni daripada kamu, lebih daripada kamu? Tuan-tuan, waktu tu Nabi Musa adalah Rasul. Maka umat dia tanya, wahai Musa, hal ta'lamu ahadan min ahli al-ard a'lamu mink ataupun a'lama mink? Wahai Musa, ada tak atas muka bumi hari ni, atas muka bumi hari ni satu orang manusia yang lebih alim daripada kamu? Nabi Musa pun dia renung sat, Rasul dia seorang. Rasul lain adalah Nabi Harun pun Rasul, cumanya yang Rasul yang khas, yang rasmi zaman itu dia. Rasul ni tuan-tuan manusia yang paling alim pada zaman tu. Mana-mana Rasul, dia adalah yang paling alim tentang agama pada zaman tu. Mesti dia yang diturunkan wahyu sebagainya. Maka Nabi Musa jawab, tidak. Cuma salah Nabi Musa, dia tak sebut wallahu a'lam, tak ada kot. Dia jawab dengan yakin, dia kata la yujad, dia kata tak ada. Kerana akulah Rasul dan akulah satu-satunya yang diturunkan wahyu. Ketika itu Allah SWT memberikan pengajaran kepada Nabi Musa, wahai Musa, inna abdan min ibadina huwa a'lamu mink. Ada satu orang di kalangan hamba-hamba abdi kami lebih alim daripada kamu, wahai Musa. Allah bagi ilham jawab ke Nabi Musa, ada wahai Musa, ada lain yang lebih alim daripada kamu. Apa Nabi Musa buat? Kata para ulama tafsir, adakah Nabi Musa duduk saja ambil pilah dia nak alim ke macam mana ke? Aku Rasul, janji wahyu duk turun tiap hari. Nabi Musa ada satu orang Rasul, hati dia bersih. Hasad dengki memang tak ada lah tuan-tuan, walaupun sebesar zarah, nak dengki tak ada. Cumanya Nabi Musa ajak kita, tuan-tuan, perangai dia yang dirakamkan oleh Allah. Nabi Musa kata, ya Allah, tunjukkan aku pemuda itu, aku nak belajar dengan dia. Nampak tuan-tuan? Sifat nak pergi belajar, nak tambah ilmu, walaupun ketika tu dia adalah Rasul, walaupun ketika tu dia ni wahyu duk turun ke dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis diceritakan, ni dalam Quran diringkaskan oleh Allah. Dalam Quran tak ada, dalam hadis diceritakan. Allah Subhanahu Wa Taala arahkan Nabi Musa alaihissalam mencari lelaki itu yang lebih alim daripada Musa ibn Imran. Lelaki itu duduk di pertemuan dua laut. Pula dah macam nak pergi berguru atas gunung apa kan. Pi Musa cari lelaki itu yang alim pada kamu ni, duduk di Majma'ul Bahrain, pertemuan dua laut. Kamu jumpa dia, berguru dengan dia. Allah ilhamkan kepada Nabi Musa, bawa ikan bersama dengan kamu. Apabila kamu lihat ikan itu hilang, berenang masuk ke laut, maka disitulah pemuda alim itu tinggal ataupun dia berada. Nabi Musa pun ambil seekor ikan, disebutkan al-hut. Ikan tadi, hut ni macam-macam terjemah. Nabi Yunus pun iltaqamahul hut, ikan hut yang makan dia. Nabi Yunus, ikan hut yang makan Nabi Yunus, maksudnya mestilah besar, takkan besar jerung kot. Kalau hut yang Allah sebut dalam Quran, faltaqamahul hut, ikan hut yang makan Nabi Yunus besar jerung, hancur badan dia. Tapi Nabi Yunus boleh duduk dalam perut, maksudnya ikan hut ni ikan besar. Perkataan yang paling tepat wallahu a'lam. Ada ulama tak setuju ikan hut tu diterjemahkan sebagai ikan paus, bukan ikan paus. Macam tak tahulah, wallahu a'lam. Jadi hak Nabi Musa bawa ni pun hut juga, takkan dia bawa ikan paus kot. Dalam kamus tuan-tuan tengok ikan, kalau dia tulis hut Sulaiman, iaitu ikan tongkoi. Piling panggil ikan tongkoi kan.
Tak, cikgu tak tahu. Hud Sulaiman ikan tongkoi. Kan? Ya, pendek cerita, Nabi Musa bawa satu ikan kecil, sekok saja. Rupanya ikan tu Allah Ta'ala suruh Nabi Musa bawa. Tuan-tuan, bawa hidup ke bawa mati? Nabi Musa orang yang dia hidup di satu kawasan dekat dengan Sungai Nil. Maka ikan ni biasa, tuan-tuan, Sungai Nil ikan ni biasa. Apa nama ni, masyarakat yang tinggal di tebing Sungai Nil ni biasa menangkap ikan, memproses ikan, bakar, goreng, rebui, simpan. Maka disebutkan oleh ulama tafsir, ikan yang sekok tadi diperam oleh Nabi Musa. Bahasa kita hari ni nak bagi dia tahan lama buah apa? Garam kunyit ke? Dia panggil pak tu, istilah tu saya pun bukan ni. Ikan tu nak bagi lama, kalau belah Kedah kita buat apa? Samalah noh. Dia buat apa, pekasam. Nak sebut pun susah. Bila buat pekasam, bubuh dengan bahan-bahan dia, tahan tak? Tahan. Maka Nabi Musa dia duduk di satu penempatan yang memang orang di penempatan tu biasa dengan ikan ni, tahu nak buat macam mana cara kalau nak bawa ikan yang tak hidup ni. Maka dia pun garamkan sebagainya, wallahu a'lam lah zaman tu. Kemudian dibawa ikan tadi, matilah ikan mati, yang telah digaramkan ataupun yang diproses untuk tahan lama, ikut cara penduduk kawasan tu, kita dengan cara kita. Kemudian dia pun bawa. Bila dia berjalan, tuan-tuan, di mana pertemuan dua laut yang Allah sebut dalam Quran ni? Macam-macam pendapat ulama tafsir. Saya ambil satu dah, takut tak sempat. Kita ambil satu cukup. Antara pendapat ulama tafsir, pertemuan dua laut ni ialah di Sungai Nil. Tuan-tuan, Sungai Nil sungai yang paling panjang di dunia ni. Panjang, memang panjang lah. Dia merentas beberapa buah negara. Atas sekali sungai ni, di bahagian utara paling atas, sungai ni akan naik macam tu, dua. Yang belah kanan pergi ke Jordan, nama tempat tu Aqabah, saya sampai dah. Antara laut tercantik di dunia. Di Aqabah tu ada kapal, cerita Aqabah dah tak habis. Di Aqabah tu mereka buat feri, tuan-tuan. Lantai feri tu kaca, kita boleh pijak tapi nampak bawah. Sekejap lagi dia bawa kita pergi berjalan sambil tengok ikan tu, tak gaduh snorkeling lah kan, cerdik lagi orang Arab no? Dia buat kaca tu, kita pijak ni, sambil pijak di bawah tu sambil tengok. Sungai Nil ni atas sekali, bahagian yang paling utara sekali, dia naik dua macam tu. Yang ke kanan pergi ke Aqabah, Jordan. Yang ke kiri nama dia terusan Suez. Para ulama tafsir kata di situlah Majma'ul Bahrain, pertemuan dua sungai, dua laut di situ. Jadi Nabi Musa, bila Allah arah, wahai Musa, kamu berjalan di sepanjang Majma'ul Bahrain, pertemuan dua laut, dan tengok di mana ikan tu lompat, ikan mati tu lompat. Yusha' ibn Nun tak tahu benda ni. Yusha' ibn Nun Nabi juga, tapi dia tak tahu benda ni. Nabi Musa diberitahu oleh Allah, bila kamu tengok ikan ni lompat, di situlah ada Khadir, ataupun Tuhan sebut ada hambaku yang lebih alim daripada kamu. Maka Nabi Musa pun berjalan. Bila berjalan, tuan-tuan, pesisiran tu panjang, jauh. Maka kata Nabi Musa, antara perbualan dia dengan anak murid dia, yang juga seorang Nabi, hebat lah, Yusha' bin Nun ni saya kita cerita kehebatan dia. Murid kanan Nabi Musa. Nabi Musa kata kat anak murid dia, ayat 60 ni, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu. Ketika Musa berkata kepada muridnya, aku takkan berhenti berjalan. Nampak tuan? Panjang Sungai Nil berapa? Cari isat. Berapa kilometer tahu? Tuan-tuan, mereka berjalan jauh tu tak jumpa lagi Nabi Khadir ataupun hamba alim tu, mereka tak jumpa. Bila berjalan punya jauh, punya lama ni tak jumpa, Nabi Musa kata la abrah, aku takkan berhenti. Tuan-tuan nampak tak semangat menuntut ilmu? Siapa dia? Seorang Rasul. Seorang Rasul punya rajin. La abrah, dia kata, aku takkan berhenti wahai Yusha', sehinggalah aku sampai kepada Majma'ul Bahrain, atau apa? Cuba tengok ayat ni.
au amdhiya huquba, ataupun aku berjalan selama berpuluh-puluh tahun. Dalam terjemahan ni dia sebut huquba bertahun-tahun. Hiqbah dalam bahasa Arab, hiqbatun bermaksud 10 tahun. Hiqbah bermaksud 10 tahun. Huqubah puluhan tahun. Wahai Yusha, kata Nabi Musa, kalau kita kena berjalan berpuluh-puluh tahun pun kita akan berjalan untuk cari hamba Allah yang alim ni, sebab kita nak mengaji kat dia. Tuan-tuan, bukan belajar puluh tahun, berjalan mencari alim itu selama berpuluh tahun. Kata Nabi Musa, kita akan cari. Tuan-tuan, nak cari mana? Nak cari mana sifat dan keazaman kuat macam macam Rasul sebegini zaman ni. Tuan-tuan, hari ni sebut kat anak-anak nak mengaji 7 tahun, nak pergi mengaji pondok 7 tahun, dia kata, janganlah 7 tahun, tak nikah saya mak. Oi, tak nikah. Nak keluar pandai reti tu keluar ayat tak nikah. Tuan-tuan, bila mak suruh pergi mengaji 8 tahun, BA perhabis sekali dengan master, bukan dia lah mak. Oi, takat 4 tahun boleh. Tuan-tuan, orang mengaji surah Kahfi, dia tengok macam mana kesungguhan Nabi Musa. Kalau nak pi cari tok guru puluh-puluh tahun pencarian pun Nabi Musa sanggup, kata beliau. Kemudian habis ayat tu, ayat 60 tu. Kemudian falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ayat 61. Apa terjemahan dia? Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Tuan-tuan, ikan tu ikan mati. Ikan mati diproses oleh Nabi Musa untuk tahan lama. Ikut kaedah penduduk setempat. Kita cara kita, orang Arab cara dia. Apabila Nabi Musa dah sampai dah sebenarnya tempat tu, tuan-tuan, setiap kali sampai satu tempat, mereka akan berhenti makan. Nabi Yusha yang akan serve makanan ni buat keluar tu ni, sekali dia akan simpan. Setiap kali berhenti, Nabi Yusha akan perhati ikan ni hilang ke tak, ada ke tak ikan ni. Nabi Yusha akan tengok, walaupun dia tak tahu apa yang Allah wahyukan kepada Musa AS tentang ikan tu, cuma dia akan tengok ikan ni. Nabi Musa suruh tengok ada tak. Maka tuan-tuan, bila sampai di satu tempat, di tempat itulah sebenarnya kemah apa semua berjalan. Sampai di satu tempat, ayat 62. Ayat 62. Apa dia? Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya. Ni lepas daripada Nabi Musa dan juga Yusha melepasi Majma'ul Bahrain, tempat Nabi Khadir tu, mereka terlepas, mereka berhenti rehat apa semua tang tu. Rupanya waktu tu ikan melompat, mereka tak sedang berjalan bawa barang pi ke depan. Sampai di satu tempat yang dah jauh dah, Nabi Musa sebut sekali lagi kepada murid dia. Nabi Musa kata, ni jauh dah ni, boleh berhenti rehat dah kot, jauh dah kita berjalan ni. Maka mereka pun berhenti berjalan, duduk rehat. Atina ghada'ana, Nabi Musa kata, bentang-bentang makan tengah hari kita, sedia-sedia. Nabi Yusha pun berkeluar. Kemudian ayat 63, ayat 63, muridnya berkata, Nabi Yusha kata, tahukah kamu, wahai tok guru, tahu tak tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Batu mana? Majma'ul Bahrain. Ada satu batu besar di situ, nama Sakhrah, batu besar. Maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk menceritakannya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Tuan-tuan, bila berhenti tang tu, tempat yang mereka dah terlepas ni, Nabi Musa tanya, ikan ada lagi kah? Ikan ada lagi kah? Nabi Yusha cek. Dia kata, ya Allah, terlupa. Ikan tu hilang di sana tadi, aku lupa nak bagi tahu. Nabi Musa tanya, dihilang di mana? Di tempat hak sebelum ni je.
Maksudnya kalau apa nama ni RNR Sungai Buloh, sebelum dia apa dia? Pandai dia buat tanya orang kan. Macam itulah maksudnya. Nabi Musa tanya hilang tang mana? Nabi Yusha jawab tadi, tempat yang kita berehat yang ada batu besar tak sat, hilang tang tu. Ni ayat 63 dia cerita yang tu. Wahai Musa, ikan kita ni sebenarnya hilang di sana. Yang membuatkan aku lupa nak beritahu tadi ialah syaitan. Tentang syaitan, benda-benda yang tak elok ni semua syaitan. Syaitan melupakan. Sebab tu kita selalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa pun tuan-tuan? Nak tutup pintu rumah bismillah, nak keluar bismillah, nak kereta bismillah, pakai jam bismillah, tengok cermin bismillah, semua bismillah. Supaya perbuatan itu diberkati, satu. Yang kedua, perbuatan itu tidak dicampuri urusannya oleh syaitan. Sesaat saja kita lalai, syaitan terus masuk dalam mana-mana urusan hidup kita. Itu kaedah dia. Maka tuan-tuan, Nabi Yusha kata sebenarnya yang melupakan aku ni ialah syaitan. Maka apa nama ni, ayat 64 tuan tengok. Qala dzalika ma kunna nabgh. Nabi Musa pun seronok, dia pun cerita ke anak murid dia. Dia kata sebenarnya hak ni yang kita cari, iaitu Allah telah mengilhamkan kepada aku bahawa ikan mati ni akan diberikan kembali nyawa oleh Allah. Dia akan lompat lalu atas pasir, kemudian masuk kembali ke dalam laut. Di situlah adanya seorang hamba yang lebih alim daripada Musa ibn Imran alaihi wassalam. Maka Nabi Musa kata dzalika ma kunna nabgh. Ayat 64, Musa berkata itulah tempat yang kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa. Depa patah balik. Depa patah balik. Berapa kilo? Nampak ada jumpa 6853. 6,000. Sungai Nil hak saya tanya tak sat. Tuan-tuan tahu Sungai Nil panjang berapa? 6,853 km. 6,000 kilo panjang Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia. Nabi Musa duk ikut jalan tu, tapi berapa ribu kilo depa duk jalan tak tahu, wallahu alam. Panjang tu lah, panjang tu. Nak cari Majma'ul Bahrain tu, pertemuan dua laut tu, akhirnya di Batu Besar rupanya pertemuan tu. Dan depa dah terlepas dah satu RNR waktu tu. Nasib baik satu lah kan. Kalau tidak Nabi Musa ni pun jenis garang juga kan. Jadi depa kedua-dua tadi ni, guru dan murid tadi, Musa dan Yusha ibn Nun, patah balik. Pi cari jumpa batu besar ni lah. Wahai Musa, kata Yusha ibn Nun, mereka melihat kesan ikan tadi. Dia kodek atas pasir tadi, mereka melihat kesan itu, dan akhirnya ikan tu pun masuk ke dalam laut, ke dalam sungai itu. Saya sebut laut sat sungai noh, macam itulah. Jadi masuk balik ke dalam sungai tadi, dan ada apa nama ni, ada kesan ikan tadi masuk ke dalam laut itu, Bahrain, laut pertemuan dua laut. Kemudian bila dah apa jumpa, di situlah tempat dia. Depa pun cari di kawasan tu, di mana Khadir. Depa pun cari jumpa satu tempat yang menghijau. Hijau tempat ni, laluan orang jalan kaki, dan di sepanjang laluan itu hijau. Sampailah satu tempat, jumpa satu orang pemuda yang sedang berselimut, dan di sepanjang laluan pemuda itu tumbuh rumput-rumput yang menghijau. Itu mukjizat dia. Nabi Khadir ni, cara sebutan dia tuan-tuan, sebutan dia yang betul adalah Khadir, bukan Nabi Khidir. Salah tuan-tuan, no? Khidir sebutan yang salah. Nabi sendiri sebut dalam Sahih Bukhari, innahu Khadir. Khadir bukan Khidir. Jadi Nabi Khadir ni, antara mukjizat dia ialah mana-mana tempat yang dia lalu akan tumbuh rumput. Itu dia, menghijau. Kalau tempat yang dia lalu itu adalah tempat yang kering, kontang tanahnya, maka bila dia menapak akan naik rumput kawasan dia pijak tu.
Maka Nabi Musa heran, tengok naik rumput nanti. Sampailah satu tempat, ada satu orang pemuda. Pemuda itu sedang berselimut. Maka adab Nabi Musa, dia tak gerak tuan, dia tunggu. Dia tunggu. Kalau kita mejoh, oi orang mejoh ni nak belajar kan, dah lah nak cari susah, duk selimut elok pula. Kita bagi salam tu, Assalamualaikum. Pintu rumah tak ada, nampak seketui depan. Pakcik kan, Assalamualaikum, nak mengaji ni. Tuan-tuan, para Nabi ajak kat kita adab. Bagi salam pun tak, gerak pun tak. Nabi Musa dan anak murid dia tunggu di sebelah. Sampailah Nabi Allah yang alim ni bangun. Sampailah Nabi Khadir buka dia punya selimut dia tu. Baru Nabi Musa bagi salam, Assalamualaikum. Bagi salam. Nabi Khadir jawab, Waalaikumsalam. Tapi Nabi Khadir jawab dalam keadaan yang hairan. Macam mana satu orang boleh bagi salam, sedangkan aku duduk ni di tempat yang orang tak ada bagi salam, di sini tak ada. Tapi tak apa dia jawab. Nabi Khadir tanya, Man ant? Siapa kamu? Tuan-tuan tengok, Rasul hebat ni, dua orang ni. Satu manusia alim tetapi dirahsiakan oleh Allah. Yang ni Nabi jenis rahsia. Tuan-tuan, kita pun semua orang teringin jumpa Nabi Khadir kan. Siapa dia ni? Kelebihan sebagainya kan. Nabi Khadir tanya, Man ant? Kamu siapa? Nabi Musa jawab, Ana Musa. Ni hadis tuan-tuan, hadis sahih ni. Ana Musa, aku Musa. Nabi Khadir tanya, Musa Bani Israel? Musa Bani Israel kah? Maksudnya Musa Rasul kah? Dia jawab, ya. Kenapa kamu datang? Ji'tu li ata'allam. Aku datang untuk belajar daripada kamu. Bila Nabi Musa kata, aku datang nak belajar menuntut ilmu dengan kamu, maka Nabi Khadir jawab, wal wahyu unzila alaik. Sedangkan wahyu diturunkan kepada kamu. Nampak tuan-tuan? Dia Rasul. Dia Rasul. Wahyu turun ke dia. Tapi dia nak main belajar juga. Ini hebat. Sebab tu Nabi Khadir kata, sedangkan wahyu turun kepada kamu. Kemudian kata Nabi Khadir. Nabi Khadir kata, wahai Musa, sesungguhnya aku dikurniakan oleh Allah ilmu yang kamu tak ada. Dan sesungguhnya kamu juga dikurniakan oleh Allah ilmu yang aku tak ada. Nampak tuan-tuan? Nabi Musa dia alim bidang dia, dan Nabi Khadir dia alim bidang dia. Nabi Khadir adalah seorang Nabi yang mendapat ilmu al-ladunni. Ilmu al-ladunni. Ilmu al-ladunni ada. Ni ilmu al-ladunni ialah, kata para ulama tafsir, ilmu yang dilontarkan oleh Allah ke dalam hati orang soleh. Dia jadi alim bagi, jadi alim. Antara ulama yang mendapat ilmu laduni, ulama Al-Imam Suyuti. Imam Suyuti kata, aku tak tahu ilmu apa yang aku tak ada. Al-Imam Suyuti dia kata, aku tak tahu ilmu apa yang aku tak ada. Semua bidang ilmu dikarang oleh Al-Imam Suyuti, termasuk bidang akademik. Termasuk bidang akademik dikarang oleh Imam As-Suyuti. Beliau rahimahullah mendapat ilmu al-ladunni, ilmu yang dilontarkan oleh Allah ke dalam hati seorang yang soleh. Kemudian kita tengok, nak belajar, bila nak belajar, Nabi Khadir kata boleh. Kita baca, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina. Ini dia bagi tahu, wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Ni ladunni ni ayat ni. Kalau orang tanyakan mana ni ladunni ni ayat Quran 65. Ada ulama tafsir macam lain, ada ulama mentafsirkan itu adalah ladunni. Tonton tengok ayat 65 apa terjemahan dia. Lalu mereka bertemu, mereka ni Nabi Musa dan Nabi Yusha, dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami memberi rahmat dari sisi kami. Nabi Khadir ni dia dapat rahmat Allah yang banyak, satu, dan yang kedua, dan telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Entah nah, yang telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami.
Ada pentafsiran kata ilmu dari sisi kami itu adalah kenabian. Sebab tu qaul yang paling sahih Nabi Khadir adalah seorang nabi. Dia seorang nabi, seorang nabi, bukan seorang wali. Dia seorang nabi atas lagi maksudnya. Kemudian qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Ayat 66. Apa terjemahan dia? Nabi Musa tanya, boleh tak aku ikut kamu supaya kamu mengajarkan kepada aku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada kamu? Tu dia minta izin nak berguru. Walaupun dia Musa adalah Rasul, Nabi Musa dia tak bagi arahan, ni ajak Ustaz, dah hidup zaman aku ni, Tuhan kata hang alim lagi kena ajak, aku tetap hari Isnin dengan Rabu kosong waktu tu lah. Oh tak ada. Nabi Musa minta izin, boleh tak nak ikut nak belajar? Apa jawab Nabi Khadir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ni pun untuk guru bukan calang-calang lah. Nabi Khadir jawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Hang tak tahan, rasa mudah kita. Nabi Khadir jawab, wahai Musa, hang tak tahan kalau belajar dengan aku. Tu bahasa mudah. Dia jawab kat Rasul macam tu. Tak boleh wahai Musa, ilmu ni bukan ilmu biasa. Tuan-tuan, ilmu tu ilmu apa? Kita tengok. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ni ilmu ni. Nabi Khidir kata, wahai Musa, macam mana hang nak tahan atas sesuatu yang hang belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal tu? Ilmu ni dia bukan ada macam yang hang duk belajar lah ni. Satu ilmu yang pendedahan dia lain daripada yang lain. Jawab Nabi Khadir. Macam mana hang nak tahan? Nabi Musa tak faham ya ilmu apa. Tuan, kita tengok Nabi Musa jawab apa. Kali ni Nabi seorang Rasul, dia jawab elok. Qal satajiduni insyaallahu sabira. Bak sabira. Nabi Musa kata insyaallah aku sabar. Wala a'si laka amra. Aku takkan menentang kamu dalam satu urusan pun. Aku takkan bercanggah. InsyaAllah aku sabar. Wahai Khadir, insyaAllah aku tak canggah dengan kamu. Kemudian qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'. Jom ikut aku, kata Nabi Khadir. Dah nak jadi nak murid, kena ikut lah. Jom ikut. Wahai Musa, sepanjang hang ikut aku nak belajar dengan aku ni, apa saja aku buat jangan cakap apa. Macam nak dia menuntut apa ni kan, ilmu apa ni, pulut kuning ke apa? Tak boleh kata apa. Nabi Khadir kata jangan kata apa. Tengok aku pi kanan, tengok aku lompat macam tu lah lebih kurang. Nabi Musa kata pula dah tak boleh cakap apa pula. Ilmu tuan, ilmu ni bukan cerita Quran ni. Nabi Khadir kata jika kamu ikut aku jangan tanya apa pun yang berlaku, sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepada kamu. Nabi Khadir kata sampai aku terang tak apa. Kemudian apa jadi? Ayat 71. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Depa pun pergi berjalan sungai, laut, memang ada kapal lah. Nampak satu kapal. Nabi Khadir pun pergi kat tekong kapal. Tak sat kata kami tiga ni nak tumpang naik kapal, berapa bayaran apa semua. Maka tekong kapal tu tengok dia kenal Nabi Khadir. Tuan-tuan, ini bukti Nabi Khadir ni dia bukannya meresak muncul zaman tu. Dia seorang Rasul yang memang hidup. Qaul yang sahih, dia telah pun wafat. Itu qaul yang sahih. Jasad dia memang dah wafat dah. Dan ketika zaman dia bukan meresap hilang kemudian timbul hilang, tak. Dia memang hidup macam orang biasa. Penduduk kampung itu kenal dia. Apa bukti dia? Bukti ayat Quran ni. Bukti dia ketika Nabi Khadir pergi jumpa tekong kapal tadi, kata kami nak tumpang. Kapal tu kapal nelayan. Ada mesin, ada jala, pukat semua apa semua. Kami nak tumpang pergi belah sana.
Tapi jauh lah. Boleh tak? Maka tekong tu pun tengok Khadir ni dia kenal orang saleh, orang yang sangat baik, saleh, bukan orang jenis merapu. Dia tak apa, naik lah, tak payah bayar. Dan nelayan-nelayan itu adalah nelayan miskin. Main mana miskin? Allah yang abang dalam Quran ni. Sekejap lagi kita akan tengok Tuhan sebut nelayan-nelayan itu miskin, tapi jiwa mereka baik, tak bakhil. Tak apa, naik wahai Khadir, naik dengan kawan-kawan kamu, kami bagi tumpang lah pergi belah sana. Maka Nabi Khadir pun naik dengan Nabi Musa apa semua sampai ayat tersat. Fantalaqa, ayat 71. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu. Oh, saya silap. Nabi Yusha tak ikut sampai tang tu je. Nabi Yusha tak ikut, dia sampai tang tu je. Daripada orang saja saya silap, itu saya silap. Jadi dua orang ni saja. Wallahu alam, apa cerita Nabi Yusha pasal tak ikut apa, nanti tanya sendiri. Nabi Yusha ibn Nun kan, kita akan jumpa dengan semua nabi-nabi ni, banyak cerita kita nak tanya. Ni hak kita mengaji ni, kita akan ingat dah. Kita akan ingat banyak ni. Tulislah benda-benda hak nak tanya tu. InsyaAllah semua ahli syurga, insyaAllah berkat-berkat berdoa. Jadi Nabi Yusha tak ikut. Dalam ni Allah cerita dua orang. Dua-dua orang pun naik kapal ni, Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Kemudian Nabi Khadir ni waktu naik dengan Musa alaihissalam, yang ni diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis. Dalam Quran ni tak ada, dalam ayat Quran tak ada. Tuan-tuan, antara pemandangan yang mereka tengok, antara seekor burung dia mai, seekor burung mai hingga atas kapal atas. Kemudian burung tu dia minum sikit air, dia turun, dia minum air sikit. Nabi Khadir kata, wahai Musa, perbandingan ilmu Allah dengan ilmu kita dua orang adalah seperti mana perbandingan air yang diambil oleh paruh burung yang kecil tadi. Air yang berada dalam paruh burung yang kecil tadi adalah ilmu kita dua orang. Lautan yang luas itu adalah ilmu Allah. Nabi Khadir cakap benda bermanfaat, sama-sama Rasul. Takkan nak sembang pasal bola kan? Sama-sama Rasul, takkan nak sembang pasal nak pi jalan di mana. Tuan-tuan tengok sama Rasul sembang. Kemudian kapal tu berjalan lagi. Biasalah dalam kapal tu semua orang duk sibuk lah. Yang duk sibuk gulung apa nama ni, pukat, masing-masing orang sibuk. Maka ada satu burung lain pula, dia main tenggek. Dia main tenggek di situ. Burung tu cantik. Bila dia tenggek tu, dia berkicau. Bada'a gharrat. Gharrat ni berkicau. Dia berkicau. Bila dia berkicau, orang-orang kapal tengok, seorang dua tengok. Lalu dipanah burung tadi. Nabi Khadir kata, wahai Musa, kalau burung tadi dia tenggek diam je, maka dia akan selamat. Kalau dia bertenggek tak sah, dia diam, dia tak bercakap, maka dia akan selamat. Tapi sebab dia bunyi bising, menarik perhatian orang lain, orang bunuh dia. Orang panah dia. Itu antara yang berlaku. Dalam duk sembang tu, Nabi Khadir bawa keluar satu besi, dia congkir perut kapal. Nabi Musa tengok Nabi Khadir, dia kata, wahai Khadir, orang dah lah bagi tumpang free pula. Punya teruk hang bagi pecah kapal orang. Ni cerita ni, kita tengok. Qala akharaqta litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Ayat 71, tuan-tuan tengok. Nabi Musa kata apa? Mengapa kamu melubangi perahu tu? Nabi Musa satu orang Rasul, dia tak boleh tengok kemungkaran, tuan-tuan. Dengan ilmu Nabi Musa yang tu kemungkaran, tetapi dengan ilmu Nabi Khadir itu bukan kemungkaran. Pula dah, tu ilmu lain tuan. Kita jangan tiru Nabi Khadir Sagi duk buat benda pelik kata ini ilmu Khadir. Tak payah. Tak payah, kita ilmu kita hak mana syariat ni, hak tu kita ikut. Jangan ambil benda-benda hak lain yang tidak diberikan pada kita. Nabi Musa dia tegak benda yang ikut syariat dia. Yang ni salah. Benda ni mungkar. Bagi rosak kapal orang. Dah lah orang bagi tumpang. Kalau kita bayar sekali pun tak boleh bagi rosak, apatah lagi
orang bagi percuma, min ghairi nawal, kata Rasulullah. Bi ghairi nawal, naik dengan percuma. Nabi Musa sebut kepada Khadir. Kemudian apa jawab Khadir alaihi salam? Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khadir kata, bukankah aku dah kata tadi, hang takkan boleh bersabar, tak bertahan dengan aku. Tadi aku bersalah, jangan komen, jangan tanya. Tengok aku buat apa pun, jangan komen, jangan tanya. Nabi Khadir pesan kalau nak jadi anak murid. Ni yang utama, hang tak boleh sabar. Nabi Musa pun jawab, Allah cerita, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Nabi Musa kata, janganlah menghukum aku kerana kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Dia kata jangan kira lah tu tak apa, yang tu aku tersilap. Nabi Musa kata, yang tu aku tersilap. Kemudian mereka pun turun kapal pergi belah sana. Fanqalaqa, jalan, hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Lepas berjalan di satu kampung, jalan jumpa satu orang kumpulan budak-budak duduk tengah main. Tuan-tuan, Nabi Khadir tarik tangan satu orang budak, tarik pi belakang bukit, belakang pokok, wallahu alam, tapi tarik pi belakang. Nabi Musa pun ikut. Bila tarik pi belakang, Nabi Khadir bawa keluar pisau, dia sembelih budak tadi. Ni melampau. Mana kawan ni nak boleh tahan, bunuh. Tapi bunuh yang tak sakit lah, bunuh terus lah, bukannya bunuh sikit-sikit macam tu, bunuh terus. Bila bunuh, Nabi Musa tak diam. Dia kata, qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Dia kata, hang bunuh ni bukannya satu orang yang buat dosa. Kalau satu orang yang buat dosa, kata Nabi Musa, boleh gagah lagi qisas. Hang bunuh ni, wahai Khadir, satu orang budak yang tak ada dosa. Hak ni salah. Nabi Musa dia tak boleh tahan, dia Rasul. Dia mesti halang kemungkaran. Dia memang Rasul. Dia takkan berdiam dengan kemungkaran. Itulah sifat yang paling tinggi pada diri seorang Rasul. Memang itulah yang dimiliki oleh Nabi Musa, seorang yang menghalang kemungkaran. Dia kata, hang bunuh satu jiwa yang tak berdosa. Laqad jitta syai'an nukra. Nabi Musa kali ini dia kata, hang buat benda mungkar. Kali ini dia tak tahan. Dia kata, hang buat benda mungkar terus. Maka jawab Khadir alaihissalam, ayat 75, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nampak kataan sabar. Dia kata, aku abang dah kat hang, wahai Musa, hang nak belajar ilmu ni, hang kena sabar. Sabar sampai satu tahap tak masuk akal. Hang mesti kena sabar. Kan aku dah beritahu hang tak boleh belajar ilmu ni sebab hang tak sabar. Ni kali kedua. Nabi Musa nak bagi helah apa ya tuan-tuan kali ni? Bukan helah, maksudnya apa alasan dia? Tak sat dia terlupa minta maaf dah. Kali ni dia minta maaf lagi. Cuma dia kata apa? Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Nabi Musa kata macam inilah. Dia tahu lama terlepas lagi. Terlepas lah tuan-tuan, Rasul tengok orang bunuh mesti dia terkeluar juga. Bukan saja dia tegur Nabi Khadir, dia siap bagi tahu lagi, hang bunuh orang tak bersalah, hang buat mungkar. Ini ketajaman mulut seorang Rasul yang menegur dan mencegah kemungkaran. Bila Nabi Khadir peringat, tengok tak sabar juga. Dia kata, alamak, bahasa kita lah, alamak tak ada dengan alamak pula kan. Nak pergi sedap cerita ni. Jadi tapi begitulah yang disebut oleh Nabi Musa Allah. Sebab tu dia bagi alasan lagi. Nabi Musa kata macam inilah, sekali lagi kalau aku tegur hang, kita berpisah. Tu dia. Tuan-tuan, berjalan berapa wallahu alam berapa ratus kilometer berjalan nak jumpa dengan satu orang alim ni, disebabkan telah melanggar dua syarat, tak bercakap, tak bertanya. Nabi Musa langgar syarat tu juga. Maka kali ini Nabi Musa sendiri merayu. Dia kata, tak apalah, kalau aku tegur sekali lagi, kita berpisah, aku sanggup. Memang aku tak boleh lah ilmu ni. Kita tengok
ayat 76. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. Lepas pergi, dah jauh dah berjalan. Perjalanan atas kapal tak sat lama, berjalan di kampung apa semua lama, sampai berapa peristiwa dah ni. Nabi Musa dia duduk tahan ni. Dalam hati ni duduk tanya macam-macam. Naik kapal tak bayar, pergi bagi pelingkup kapal orang. Turun jumpa budak, bunuh budak tak bersalah. Ni dalam hati ni duk bergelora dalam hati Nabi Musa, dia duk tahan. Sampai satu kampung, mana-mana syariat tuan-tuan, mana-mana syariat Rasul mana pun, setiap orang luar dia ada hak untuk menuntut menjadi tetamu kepada penduduk kampung itu. Perbahasan ini bahkan ada dalam kitab-kitab semua mazhab. Mazhab fiqh Syafi'i ada, fiqh Abu Hanafi ada, mazhab apa nama ni Hambali dan mazhab Maliki semua ada. Apabila satu orang luar sampai di satu kampung, siapa yang wajib mengambil dia sebagai tetamu? Orang Islam yang lain. Jadi tuan-tuan jangan duk ingat pilihan tuan-tuan, tetamu main luar kita tak, orang luar ni. Cumanya payah zaman kita ni, sekali kalau kita masuk tetamu tu dalam rumah, dia tolong kemas barang rumah. Zaman hari ni tu yang masalah dah. Mangkit esok cerah. Hak tu yang orang kita jadi tak boleh nak ambil tetamu yang tidak dikenali. Zaman dulu tuan-tuan, sampai zaman Nabi, ambil tetamu yang tak kenal ni biasa. Seperti mana Ali ibn Abi Talib bawa balik rumah dia Abu Dhar yang dia tak kenal langsung, jadi tetamu selama 3 hari. Itu biasa. Syariat semua Rasul memuliakan tetamu. Kena berhenti tak larat. Kan cerita pun semangat. Jadi tuan-tuan, bila Nabi Musa dengan Nabi Khadir berjalan jauh, letih tuan-tuan, Rasul-Rasul ni bukan makan banyak, mereka minta ayak kurma. Begitulah selalunya Rasul ni, bukan macam kita minta nasi dengan lauk. Bagi nasi dengan lauk, dia kata amboi sayur ambil tak langsung. Amboi tamu hari ni tumbuklah sampai-sampai belacan dengan apa tu perangai kita. Para Rasul makannya tak banyak, ayak kurma sikit ataupun roti secebis, yang tu ya. Tuan-tuan, itulah yang diminta oleh Nabi Khadir. Dia pergi satu rumah, dia kata boleh tak nak minta sikit, kami ni orang jauh, sikit je makanan. Tuan-tuan, penduduk kampung tu rupanya semuanya haji bakhil. Disebutkan oleh ulama tafsir, penduduk kampung tu masyhur dengan sifat bakhil mereka. Memang kedekut yang amat lah masing-masing. Bila tetamu yang sepatutnya mereka layan minta sikit je makanan, bukan minta menumpang, tidak, dah minta makanan sikit je. Seorang tetamu luar, seorang Muslim yang datang daripada luar masuk ke dalam sesebuah kampung, dia ada 2 hak. Yang pertamanya hak bermalam, yang keduanya hak makan. Jangan main-main, hak bukan pilihan, hak. Jadi Nabi Khadir minta bukan tidak, sikit makanan. Dia kata tak boleh. Oh ni anak ramai, padahal roti gardenia berlambak tak habis lagi, hidup ada nasi goreng hak pagi tadi ada lagi pukul 2 apa. Makanan melambak dalam rumah. Jadi bila tak mau bagi, Nabi Khadir dan Nabi Musa, tambah Nabi Musa pula, dia orang lagilah orang luar yang lebih jauh daripada Nabi Khadir. Dia tak minta mereka diam, mereka pun berjalan. Bila berjalan, orang kampung tak mau bagi. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamah. Ayat 77. Ayat 77 tuan tengok. Apa dia? Mereka jumpa satu dinding rumah nak terbalik dinding rumah tu. Miskin tapi kedekut mereka ni. Tuan-tuan, bila dinding tu nak terbalik, Nabi Khadir alaihissalam bukan dia tolak dinding tu jadi elok, dia baiki dinding tu, kata ulama tafsir. Fa aslahal jidaru khadiru fa aslahal jidara khadiru. Nabi Khadir dia menukang, dia tolak, dia tukang, dia tambah batu sikit, dia ikat apa semua. Kalau hang tolak saja pun cukup dah, tapi hang menukang buat dinding baru kat depa ni pasal apa?
Tuan-tuan, Nabi Musa selit sikit dah waktu tu. Dia tak tahan no, dalam hati duk soalan banyak dah. Dia kata, wahai Khadir, ambil upah apa kalau duk pergi tungkang tu. Oh, dia tambah yang tu lah. Dia kata ambil upah apa? Dah tolong nukang lah. Tuan-tuan, kira Nabi Musa nak kata, wahai Khadir, depa ni dah lah kedekut. Tumpang tidur pun tak bagi, tumpang makan pun tak bagi sikit pun. Halau kita keluar, lepas tu hang tengok satu dinding nak terkeluar, hang pergi duk tolong. Bukan tolong tolak, tolong tukang buat pergi elok. Tak mau ambil upah kah Nabi Musa Pali? Ayat dia ni, qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Ayat 77. Jikalau kamu mahu, nescaya kamu dapat meminta imbalan untuk itu. Dia terjemah tak apa best lah kan. Ayat tu kan, terjemahan dia tepat lah, cumanya terjemah bahasa kita tu macam tu lah. Nabi Musa kata tak mau ambil upah lah. Bila Nabi Musa kata tak mau ambil upah, Nabi Khadir pun bagi buah penamat, hadza firaqu baini wa bainik. Kita takat ni je Musa. Dia pun bagi buah penamat. Nabi Khadir bagi buah penamat, ringkas juga. Bila Nabi Musa poli macam tu, dia kata tak mau ambil upah lah. Nabi Khadir kata takat ni lah. Takat ni lah. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Wahai Musa, sekarang aku nak beritahu satu persatu apa yang Allah ajak aku, yang hang tengok hang tak boleh sabar ni. Satu. Tahu? Ayat 79. Ammas safinah. Lagi 10 minit habis kita. Habis dengan cerita ni lah. Lagi 5 minit kan habis dengan cerita ni. Ayat 79 ni. Nabi Khadir kata, ammas safinah, wahai Musa, kapal aku bagi pecah kan, fakanat limasakin, kapal tu wahai Musa hak milik orang miskin, ya'maluna fil bahr, depa ni kerja nelayan. Fa aradtu an a'ibaha, aku nak bagi kapal ni jadi cacat. Sebab apa? Wa kana wara'ahum malik, di hujung laut, hujung sana, di hujung hulu sana, raja yang bernama Haddad ibn Badad. Dia telah mengarahkan tentera-tentera dia. Raja ni zalim wahai Musa. Sekarang ni tentera dia duk keluar, depa keluar ni sepanjang sungai ni, semua kapal elok hak duk ada elok atas laut ni semua akan dirampas. Bukan dibeli, dirampas. Maka kapal kita ni pun kapal nelayan miskin, bila aku bocokkan yang tu je rosak, dia tenggelam sikit, herot macam tu. Bukan tenggelam semua, dia tenggelam herot. Bila tentera-tentera ni tengok kapal tu cacat, mereka tak ambil wahai Musa, maka selamatlah kapal ni. Semua kapal ni dirampas oleh raja tadi. Lah ni siapa yang baik wahai Musa? Adakah tindakan aku tu merugikan mereka ataupun menguntungkan kapal hak kita tumpang? Itu satu, menguntungkan kapal yang kita tumpang. Dah, itu sebabnya wahai Musa. Sebab tu jangan tanya. Kata ni tak sah. Kata Nabi Khadir kata, sebab tu aku kata jangan tanya. Yang kedua, wa ammal ghulam, budak kan wahai Musa. Nabi Khadir cerita, tadi aku bunuh budak. Aku bunuh budak. Wahai Musa, budak ni Allah ilham dan ajak kepada aku ilmu laduni, tuan, ilmu sebahagian benda ghaib, sebahagian yang dibuka oleh Allah kepada Nabi Khadir. Bukan semua, tuan, sebahagian yang dibuka oleh Allah. Maka kata Nabi Khadir, budak ni Allah ilham ke aku, bagi tahu ke aku, mak ayah dia orang beriman. Fakana abawahu mu'minain, ayah orang soleh, mak orang soleh, sama naik. Allahu Akbar, mukmin. Al-Quran sebut mukmin. Tuan-tuan tak payah tanyalah beriman tara mana ni, memang sangat beriman ibu dan ayah ni, mukminain. Dan seandainya anak ini besar, anak ini akan jadi orang jahat, dan kejahatan anak ini akan membuatkan iman ibu dan ayah budak ni ditinggalkan. Maksudnya macam ni, Nabi Khadir nak beritahu, wahai Musa, kejahatan budak ni apabila dia membesar akan memadamkan iman ibu dan ayah dia sampai tahap tu. Bahasa senang dia, bahasa mudah dia, budak ni sangat disayangi oleh mak dan ayah dia, sangat disayangi.
Jenis mak ayah yang soleh ni pula, dia turut semua hak anak-anak. Sehingga kan satu hari nanti bila anak tadi buat benda fasik, buat maksiat, mak dengan ayah pun akan buat sekali sebab sayang kat anak ni. Akhirnya akan hilang keimanan mak dengan ayah tadi. Maka dengan sebab itu Allah yang arahkan aku untuk bunuh budak ni. Tuan-tuan, itu syariat Nabi Khadir, tuan-tuan, bukan kita. Kita tengok buah kan, kita kata nak kena bunuh ni ni. takut terkesan kan. Ni anak kita jadi macam tu pasal siapa? Dia pun keluar pagi balik malam, kita lah. Anak pun tak hantar pergi mengaji buat semua kan. Pasal kita, tuan-tuan. Jangan duk ambil syariat, tuan-tuan. Jangan pandai-pandai lah. Saya ulang warning, tulis di bawah arahan lah, jangan tiru gaya Nabi Khadir. Kita tengok anak kita tak boleh pakai dah Ustaz, semayang dah, aurat pun dah, apa semua duk pi dengan ketum lah apa semua. Saya cadang nak bunuh lah cara ni. Takut kesan kat iman saja kan. Ada. Itu syariat Nabi Khadir. Bahkan syariat itu dalam syariat Nabi Musa pun tak ada. Dalam syariat Nabi Musa pun tak ada. Kemudian yang terakhir, wa ammal jidar, ayat 82. Adapun dinding, wahai Musa, dinding, pasal apa yang aku tolong pi buat bagi elok wahai Musa? Jawab maka Nabi Khadir kata, rumah tu wahai Musa, dalam rumah tu ada 2 orang anak yatim. Rupanya dalam rumah tu ada 2 orang anak yatim. Di sebalik dinding itu pula ada harta yang disimpan oleh tok nenek mereka. Dalam Quran sebut ayah mereka berdua. Ulama tafsir kata ayah kepada 2 orang anak yatim tadi bukanlah ayah mereka yang sebenar, tetapi harta itu dimiliki oleh moyang mereka yang ketujuh, yang mana moyang mereka yang ketujuh itu adalah seorang yang soleh. Maka disebabkan kesolehan moyang ketujuh itu, harta itu masih dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla, supaya cucunya yang ketujuh itu mendapat manfaat. Dahsyat, tuan-tuan. Ulama kata tengok macam mana moyang yang soleh ni, tuan-tuan, kadang-kala darahnya itu, keberkatannya itu kadang-kala mengalir masuk ke dalam keluarga cucu cicitnya. Kadang-kala, tuan-tuan, antaranya yang ni. Maka kata Nabi Khadir, wahai Musa, itulah yang ketiga. Pasal apa yang aku pergi buat sampai elok? Sebab Allah Ta'ala beritahu kepada aku, moyang mereka yang ketujuh adalah orang yang beriman. Dia simpan harta di situ, dan harta itu adalah untuk keturunan cucu cicitnya. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Sebelum balik Nabi Khadir dia kira kita kata dia jentik sekali gigi lah. Dia kata itulah takwil aku yang hang tak boleh sabar wahai Musa. Nah, dia buh sekali lagi sebelum Nabi Musa balik tu, maksudnya. Tapi bukan kasar lah cara Rasul. Dia kata itulah wahai Musa takwil ilmu aku yang diajarkan oleh Allah yang kamu tak mampu bersabar. Sebenarnya ilmu laduni yang Allah ajak kepada Nabi Khadir itu belum pun lagi ditunjukkan kepada Nabi Musa. Sebab tu Rasulullah sebut dalam satu hadis, yarhamullahu Musa, sayanglah Musa ni, kata Rasulullah. Wadidtu annahu law sabar, Nabi kata kalaulah Musa sabar sikit, nescaya hari ni kita akan baca kisah keajaiban di antara mereka berdua. Rupanya ada kisah lagi lepas tu. Ada kisah yang memang akan berlaku lagi kalau Nabi Musa bersabar, yang lebih ajaib daripada kisah tu, tentang ilmu Khadir ini alaihi salam. Sekadar tu dulu yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Yaqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan pada kami. Wazidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah pada kami ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Campakkanlah kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam hati semua yang berada dalam masjid ini, ya Allah.
supaya kami dengan kecintaan itu sampai kepadamu dan kepada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus pada satu hari nanti. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.